Saya Dr. Hajah Tiwi binti Kamidin. Jadi saya akan meneruskan bahagian kedua, slot perancangan pentaksiran bilik darjah. Saya akan meneruskan bahagian kedua dalam peringkat perancangan, iaitu mengenal pasti kaedah pentaksiran, kemudian diikuti mengenal pasti strategi pembelajaran dan contoh mata pelajaran bagi sekolah rendah dan juga aktiviti peserta. Baiklah, jadi kita akan mengenal pasti pentaksiran yang sesuai. Sebelum kita mengenal pasti pentaksiran, kita kena jelas jenis-jenis pentaksiran dan kaedah pentaksiran. Jenis pentaksiran terdapat 3, iaitu pentaksiran untuk pembelajaran, pentaksiran sebagai pembelajaran dan pentaksiran tentang pembelajaran. Manakala kaedah pentaksiran adalah secara pentaksiran secara lisan, pentaksiran secara bertulis, pentaksiran secara perhatian. Dan pentaksiran ini boleh dijalankan secara formatif, iaitu dijalankan secara berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, ataupun secara sumatif, yakni dijalankan setelah selesai sesuatu tajuk ataupun satu kelompok SK dan SP selesai diajar, ataupun juga di pertengahan tahun ataupun di hujung tahun. Berikut adalah penerangan terperinci tentang kaedah pentaksiran. Jadi pentaksiran secara lisan ni biasanya digunakan untuk mengesan kemajuan dan pencapaian dalam kemahiran berkomunikasi. Selain itu, ia digunakan untuk mendapatkan maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman, mengesan kebolehan membaca dan menghafaz, mengesan kelancaran sebutan, dan mengesan amalan dan juga sikap. Manakala pentaksiran secara bertulis biasanya bertujuan untuk mengesan perkembangan intelek dan kemahiran murid daripada aspek menulis, menyusun idea, mengaplikasi, mentadbir, menilai dan mencipta. Manakala pentaksiran secara perhatian pula boleh digunakan untuk mentaksir aspek seperti berikut. Contohnya sikap ataupun perlakuan, amali, kemahiran manipulatif, kemahiran bersosial, kemahiran kinestetik, kemahiran literasi komputer dan juga kemahiran mereka cipta. Sekarang kita akan mengkaitkan jenis pentaksiran dengan pentaksiran formatif dan sumatif. Jadi pentaksiran untuk pembelajaran ialah pentaksiran formatif, di mana maklumat pentaksiran ini digunakan oleh guru dan murid untuk penambahbaikan strategi pengajaran dan perkembangan pembelajaran. Contoh instrumen ialah soal jawab dan juga latihan harian. Sebenarnya ada banyak lagi contoh, tapi saya ketengahkan 2 contoh sahaja di sini. Manakala pentaksiran sebagai pembelajaran juga pentaksiran formatif, dan melalui pentaksiran kendari dan rakan sebaya, murid berpeluang untuk membuat refleksi pembelajaran masing-masing. Dan contoh instrumen ialah portfolio dan juga diari mingguan. Manakala pentaksiran tentang pembelajaran adalah pentaksiran sumatif, dan biasanya maklumat daripada jenis pentaksiran ini digunakan untuk membantu guru, ibu bapa dan pihak sekolah untuk meningkatkan tahap penguasaan. Dan contoh instrumennya ialah seperti ujian dan juga kuis. Jadi apabila guru melaksanakan PBD, guru boleh menggunakan kaedah pentaksiran lisan, pemerhatian atau bertulis. Pemilihan kaedah pentaksiran adalah bergantung kepada SK dan juga SP lah, yang mana akan dijadikan objektif pembelajaran pada hari tersebut. Jadi dalam menentukan jenis dan juga kaedah pentaksiran, guru harus memastikan strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri seperti berikutnya, iaitu mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dihasilkan dalam kurikulum, yakni bergantung kepada kehendak SK dan juga SP yang dipilih di dalam SKP. Kemudian bentuk yang pelbagai seperti pemerhatian terhadap aktiviti yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek, folio dan juga sebagainya. Dan strategi pentaksiran yang dipilih hendaklah direka bentuk
bagi membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan pembelajaran, dan ia hendaklah adil kepada semua murid lah, sebab kita tahu murid mempunyai perbezaan kognitif dan juga perbezaan kecerdasan pelbagai. Okey, dan pentaksiran juga haruslah holistik, iaitu mengambil kira pelbagai aras, iaitu kognitif, afektif dan juga psikomotor. Kadang-kadang kita lupa, kita menekankan kepada aspek kognitif, tetapi kehendak aspek efektif yang terdapat di dalam DSKP itu kita juga harus mentaksirnya. Begitu juga dengan psikomotor. Jadi apa yang penting di sini ialah pemilihan jenis dan juga kaedah pentaksiran. Guru harus memahami betul-betul apa yang dikehendaki oleh SK, iaitu standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang terdapat di dalam DSKP. Baiklah, kalau berdasarkan contoh yang telah dibincangkan pada bahagian pertama peringkat perancangan, iaitu matematik tingkatan 1 berdasarkan SK 1.1, SP 1.11 hingga 1.13, jenis pentaksiran yang boleh digunakan adalah jenis pentaksiran untuk pembelajaran dan juga sebagai pembelajaran. Manakala kaedah pentaksiran bagi jenis pentaksiran untuk pembelajaran yang boleh digunakan adalah kaedah pentaksiran lisan, kaedah pentaksiran secara bertulis dan juga kaedah pentaksiran secara pemerhatian. Dan instrumen pentaksiran yang boleh digunakan adalah soal jawab dan juga lembaran kerja. Manakala jenis pentaksiran sebagai pembelajaran, kaedah pentaksiran yang digunakan adalah kaedah secara lisan dan juga kaedah secara bertulis, dan instrumennya ialah seperti peta konsep, garis nombor dan juga lembaran kerja. Ini adalah rumusan yang tadilah jenis dan juga pentaksiran yang digunakan. Tapi pemilihan kaedah pentaksiran bagi contoh ini adalah disesuaikan dengan konteks yang hendak dibincangkan saja. Maksudnya apabila guru memilih jenis dan juga kaedah pentaksiran, ia adalah sesuai dengan SK dan juga SP lah. Jadi contoh ini hanya sesuai untuk SK 1.1 dan juga SP 1.11 hingga 1.13 bagi tajuk matematik tingkatan 1. Baiklah, bagi contoh yang kedua yang telah dibincangkan pada bahagian pertama peringkat perancangan, iaitu contoh bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, jenis dan kaedah pentaksiran yang sesuai adalah seperti berikut. Jenis pentaksiran yang sesuai adalah jenis pentaksiran untuk pembelajaran, iaitu pentaksiran formatif, di mana kaedah pentaksiran yang digunakan adalah secara lisan dan juga pemerhatian, dan instrumen yang digunakan adalah senarai semak. Baiklah, selepas guru mengenal pasti jenis dan juga kaedah pentaksiran, barulah guru mengenal pasti strategi pengajaran yang sesuai bagi SK dan juga SP yang telah dirungkai. Bagaimana menentukan strategi pengajaran? Sama ada 3 langkah ataupun berapa langkah, ia ditentukan oleh SK dan juga SP lah, terutamanya SP, standard pembelajaran yang telah dipilih dan hendak disampaikan oleh guru pada hari tersebut ataupun pada perancangan tersebut. Bila guru merancang strategi pengajaran, strategi pengajaran itu adalah strategi yang digunakan oleh guru untuk membantu murid dalam proses pembelajaran. Jadi guru perlulah menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan kebolehan serta minat murid. Biasanya kita akan tentukan strategi pengajaran itu setelah kita rujuk kepada SK dan juga SP dalam peringkat perancangan tadi. Maka kita akan lihat pula dan sesuaikan pula dengan kebolehan dan juga murid kita. Dan seorang guru itu perlu kreatif lah.
dan menggunakan kebijaksanaan mereka dalam menentukan strategi yang hendak diguna. Dan senarai aktiviti yang dicadangkan adalah bukan sesuatu yang mutlak. Maksudnya di sini guru ada autonomi untuk memilih strategi pengajaran yang sesuai. Tetapi walaupun ada autonomi, strategi pengajaran itu hendaklah sesuai dengan kehendak SK dan juga SP, yakni kita memberi peluang kepada pelajar untuk mencapai hasil pembelajaran atau objektif pembelajaran yang kita rancang. Dan guru disarankan menggunakan sumber yang pelbagai bersesuaian dengan keupayaan dan juga minat muridnya. Sekarang kita bincangkan jenis strategi pengajarannya. Sebenarnya ada 4 jenis strategi pengajaran, iaitu strategi berpusatkan guru, strategi berpusatkan murid, strategi berpusatkan bahan, dan strategi berpusatkan tugasan atau aktiviti. Kalau strategi berpusatkan guru akan memainkan peranan penting dalam kelas, dan guru menguasai, mengawal segala aktiviti pembelajaran. Jadi pada masa ini guru akan banyak memberi penerangan, manakala murid dia hanya mendengar sahaja. Dan contoh aktivitinya ialah seperti demonstrasi, kuliah, tunjuk ajar, bercerita dan juga kaedah penyoalan. Strategi berpusatkan murid pula, murid akan memainkan peranan penting dalam kelas. Guru dia hanya bertindak sebagai facilitator, dan maknanya muridlah yang akan mengawal aktiviti dan juga mengawal pembelajaran dalam bilik darjah, tetapi dengan bimbingan gurulah. Dan contoh aktiviti dalam strategi berpusatkan murid ni ialah seperti Part 21 lah. Misalnya jelajah galeri, one stage, two stray, project, inquiry dan juga lain-lain. Manakala strategi berpusatkan bahan, ini maksudnya guru menggunakan banyak bahan pengajaran seperti komputer, pusat sumber, pusat akses kendiri untuk menjalankan pembelajaran. Jadi guru akan membimbing murid belajar secara individu tetapi dengan akses kepada bahan pembelajaran tu. Jadi contohnya misalnya guru menggunakan komputer sebagai alat murid akses maklumat. Itu adalah strategi berpusatkan bahan. Manakala strategi berpusatkan tugasan ataupun aktiviti, ini bermaksud guru melibatkan murid di dalam aktiviti atau tugasan yang memberi peluang murid untuk melatih atau mengaplikasi apa-apa yang dipelajari. Dan ia biasanya disusuli dengan murid melakukan refleksi. Misalnya projek, penyiasatan, inquiry, penyelesaian masalah. Itu adalah contoh aktiviti dalam strategi berpusatkan tugasan dan juga ataupun aktiviti. Baiklah, kalau berdasarkan contoh matematik tingkatan 1 yang telah dibincangkan daripada bahagian pertama peringkat perancangan, iaitu SK 1.1, SP 1.11, maka objektif pembelajaran yang telah dibentuk ialah mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan 3 situasi sebenar dengan betul. Jadi cadangan strategi yang boleh digunakan adalah strategi berpusatkan murid menggunakan teknik permainan rawak. Jadi aktiviti, murid boleh melaksanakan aktiviti seperti berikut, iaitu langkah ke hadapan dan ke belakang, naik dan turun tangga, merasa suhu sejuk dan panas. Dan cadangan pentaksiran dan instrumen yang telah dibincangkan untuk mentaksir objektif pembelajaran 1 ialah soal jawab lisan atau bertulis, yakni menggunakan instrumen senarai semak. Jadi semasa pelaksanaan aktiviti, guru boleh menggunakan instrumen senarai semak ini serta melaksanakan kaedah pentaksiran secara soal jawab lisan ataupun bertulis. Kemudian kalau objektif pembelajaran kedua iaitu menyatakan dengan betul nilai positif, nombor negatif dan sifar adalah integer, strategi yang dicadangkan ialah strategi berpusatkan murid menggunakan teknik write and share. Jadi aktiviti murid ialah murid akan mengkaji gambar rajah, kemudian berbincang dengan rakan dan menerangkan bagaimana memeriharkan integer. Dan cadangan pentaksiran
dan instrumen untuk mentaksir objektif pembelajaran kedua adalah kaedah pemerhatian dan lisan dan instrumen senarai semak. Jadi guru boleh membuat pemerhatian ataupun membuat soal jawab secara lisan semasa murid melaksanakan aktiviti dan guru menanda ataupun mengisi senarai semak pemerhatian dan lisan ketika soal jawab tersebut semasa melaksanakan murid melaksanakan aktiviti. Manakala untuk objektif pembelajaran yang ketiga iaitu menanda dengan betul kedudukan integer positif dan integer negatif pada garis nombor dalam lembaran kerja, dan objektif pembelajaran keempat iaitu membuat rumusan perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor menggunakan peta konsep dengan tepat. Jadi strategi pengajaran yang dicadangkan adalah strategi pengajaran berpusatkan murid menggunakan teknik drag and drop. Jadi aktiviti murid ialah murid akan menggerakkan penanda dari poin ke poin pada garis nombor, kemudian akan mencatat integer positif dan negatif pada lembaran kerja, kemudian memerhati kedudukan nombor pada kedudukan nilai sifar dan menjelaskan kedudukan nombor tersebut, dan akhir sekali membuat rumusan menggunakan peta konsep. Jadi cadangan pentaksiran dan instrumen untuk mentaksir objektif pembelajaran ketiga dan juga objektif pembelajaran keempat adalah soal jawab bertulis, yakni menggunakan instrumen lembaran kerja dan juga peta konsep. Bagi contoh mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah pula, tujuan untuk mencapai objektif pembelajaran yang pertama iaitu mendengar audio dengan berkesan. Strategi yang dicadangkan adalah strategi berpusatkan murid, dan aktivitinya ialah murid akan mendengar audio dan memahami kandungan audio. Jadi kaedah pentaksiran bolehlah secara lisan. So instrumen pentaksiran adalah secara soal jawab dan juga senarai semak. Jadi masa murid mendengar audio dan memaham kandungan audio tu, guru bolehlah melaksanakan pentaksiran secara soal jawab. Kemudian apabila murid menjawab, murid menandakan senarai semak yang disediakan. Bagi langkah 2 untuk mencapai objektif pembelajaran yang kedua iaitu memahami dengan memberikan respon mengenai maklumat secara formal dan tidak formal. Strategi pengajaran yang dicadangkan adalah berpusatkan murid. Aktiviti ialah seperti berikut, yakni menganalisis kandungan audio yang didengar. Kemudian murid akan memberikan respon mengenai maklumat dalam audio secara formal dan tidak formal. Jadi kaedah pentaksiran adalah secara pemerhatian. Instrumen pentaksirannya adalah senarai semak. Jadi ini juga cikgu boleh melaksanakan pemerhatian. Kalau cikgu menggunakan jenis pentaksiran rakan sebaya, maknanya murid akan berkomunikasi dengan rakan sama ada secara formal ataupun secara tak formal. Jadi guru boleh melaksanakan pentaksiran pemerhatian, dan instrumen pentaksiran yang boleh digunakan adalah senarai semak lah. Kemudian apabila guru sudah selesai mengajar satu kelompok SK atau satu kelompok SP, barulah guru akan menentukan tahap penguasaan dan juga standard prestasi. Jadi untuk menentukan tahap penguasaan dan juga standard prestasi ini, guru perlu merujuk balik kepada DSKP lah, bergantung kepada kriteria yang telah ditetapkan. Baiklah, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mencuba aktiviti peserta yang disediakan dalam slide ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih SK dan juga SP bagi satu mata pelajaran. Tak semestinya matematik dan juga bahasa Melayu, terpulang kepada mata pelajaran yang diajar oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian senaraikan pengetahuan dan kemahiran. Pengetahuan adalah apa yang murid perlu tahu dan kemahiran adalah apa yang murid perlu buat. Dan biasanya penyataan pengetahuan dia menggunakan kata nama, manakala kemahiran dia menggunakan kata kerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan keluarkan, tulis pengetahuan yang menggunakan kata nama tadi. Kemudian tulis juga kemahiran yang menggunakan kata kerja.
Kemudian tuan-tuan dan puan-puan juga kena lihat ataupun menetapkan nilai. Dan nilai ni biasanya diajar dan dipelajari secara implisit dalam sesi pembelajaran. Dia bergantung kepada subjek. Ada kadang-kadang subjek dia dinyatakan direct di dalam SP yang dikehendaki. Tetapi ada subjek dia tidak dinyatakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada catatan di SKP ataupun rumusan keseluruhan dalam DSKP ataupun dalam buku teks untuk menentukan nilai yang perlu ditaksir jugalah mengikut kehendak SK dan juga SP yang tuan-tuan dan puan-puan pilih. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan toolkit ini ya untuk merungkai di SKP tadi. Jadi untuk menentukan bidang, tajuk, SK dan juga SP, hanya tulis baliklah, catat di sini mata pelajaran apa, kemudian tahun berapa, bidang pembelajaran. Kalau setengah subjek tak ada bidang, dia ada tema, ada tema, maka gunalah tema, tajuk, standard kandungan dan juga standard pelajaran. Dan untuk makluman, ini bukan RPH ya, tetapi hanya toolkit yang digunakan untuk kita menentukan bidang, tajuk, SK dan juga SP bagi aktiviti yang telah disediakan. Kemudian, bila tuan-tuan dan puan-puan dah pilih standard kandungan dan juga standard pembelajaran, gunakan toolkit 2 ini untuk menetapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tulis balik kandungan, standard kandungan yang telah dipilih, standard pembelajaran yang telah dipilih, kemudian keluarkan pengetahuan yang terdapat dalam SP, kemahiran dan juga nilai. Dan nilai ni terpulang kepada subjek tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang dia dinyatakan dalam standard pembelajaran ataupun kadang-kadang dia dinyatakan dalam catatan dalam DSKP ataupun di dalam buku teks. Jadi tuan-tuan dan puan-puan keluarkan dan tulis dalam toolkit ini ya, toolkit 2. Aktiviti kedua pula, setelah tuan-tuan dan puan-puan menentukan SK dan juga SP dan telah jelas apa pengetahuan, kemahiran dan nilai yang hendak ditaksir, tuan-tuan dan puan-puan kena senaraikan objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan toolkit 3 ini untuk menetapkan objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Hanya tulis di dalam toolkit inilah. Aktiviti 3 pula, setelah tuan-tuan dan puan-puan membentuk OP dan juga KK, tentukan jenis dan kaedah pentaksiran yang sesuai. Rujuk balik pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah disenaraikan dalam toolkit yang telah disediakan. Kemudian just pastikan jenis, kaedah pentaksiran itu sesuai dan dapat mentaksir apa yang dikehendaki. Dan di sinilah akan berlaku penjajaran konstruktif. Contohnya, kalau SP menghendaki lisan, maka kaedah pentaksiran yang sesuai adalah kaedah pentaksiran lisan. Maka instrumen yang dipilih adalah instrumen contohnya senarai semak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena pastikanlah jenis, kaedah dan instrumen pentaksiran itu sesuai dan dapat mengukur apa yang hendak diukur di dalam objektif pembelajaran yang telah disediakan. Dan lepas itu baru tuan-tuan dan puan-puan tentukan strategi yang sesuai. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan toolkit 4 ini ya untuk menentukan jenis dan juga kaedah pentaksiran termasuk instrumen pentaksiran. Seterusnya boleh gunakan toolkit 5 untuk menentukan strategi, teknik dan juga aktiviti PDP. Strategi, teknik, aktiviti PDP juga kena ada penjajaran konstruktif ya. Dengan itu, terima kasih. Selamat mencuba.